Okay, can go ahead, Cik Shukri. You don't want to do the kata-kata aluan from the organizer. Oh, okay. Okay. Tapi maaf ya sebab saya punya kamera. Sebenarnya saya dalam kereta, so tak perlu buka Okay. Tak apa, kamera. tak apa. Tak berapa sesuai. Mhm. Ya. Jom. Ada orang nak join lagi. Okay. Okay. Sebenarnya tak ada apa ni kata-kata aluan yang banyak sangat. Cuma nak welcome each and every one of you. Thank you for your interest atas minat anda untuk menyertai cabaran inovasi pintar lah, kita katakan inovasi pintar cetakan 3D sempena inisiatif Malaysia Tech Olympics. Ya, Malaysia Tech Olympics ni adalah satu inisiatif under MOSTI, iaitu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dan ini merupakan julung kali Malaysia Tech Olympics diadakan di Malaysia. Dan kami berharap anda semua akan aktif dalam melibatkan diri anda dalam pertandingan ni. So I think matlamat utama kerajaan Malaysia untuk menjalankan pertandingan ini adalah untuk mencungkil idea daripada anda semua. Macam mana kami boleh selesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia. Ya. Jadi memang ada banyak masalah dan problem statement ini pun kita sudah keluarkan sempena yang berkaitan dengan pertandingan ini. So kami sebagai pihak pengatur berharap bahawa anda boleh memberi sedikit sebanyak ideas ataupun sumbangan kepada ministry lah, kepada kita punya kementerian dan juga kerajaan, macam mana idea-idea walaupun dia macam bukan kecil lah, bukan mungkin dia bukan high tech sangat, tapi boleh juga membawa sedikit manfaat kepada rakyat. Okay, so hadiah memang lumayan. Okay, pihak pengatur iaitu agensi pelaksana ialah Meranti. Okay, Meranti adalah entiti yang baru yang dihasilkan akibat gabungan Magic. So some of you might have heard of Magic. So Magic dengan Teknologi Park Malaysia telah bergabung dan menjadi Meranti. Okay, dan mereka telah menyediakan hadiah cash prize untuk tempat pertama, kedua dan ketiga dalam pertandingan ini. Dan apa yang kami bekerjasama dengan pihak UTHM adalah untuk mengajukan peringkat saringan. Okay, so kami akan buat saringan dan antara kamu yang terpilih untuk mara ke peringkat kebangsaan nanti, then it will be very interesting. So peringkat kebangsaan ni akan diadakan di Stadium Axiata pada 12 dan 13 hari bulan November, dan I think Encik Syukri akan juga memberi taklimat tentang ni. But other than that, we hope that you will have some fun and enjoy yourself, and also hopefully we hope to see some good ideas coming out of this. Okay, so kalau ada apa-apa soalan boleh tanya Encik Syukri, dan kalau tidak boleh rujuk kepada kami jugalah. Okay, so thank you very much for your participation. Okay, over to you Encik Syukri. Okay, thank you Dr. Yan. So okay, Assalamualaikum, selamat petang semua. Good afternoon. Okay, nama saya Syukri. So saya basically macam co-organizer lah. Okay, untuk spesifik pertandingan ni. Okay, so kita akan buat sesi ni santai. So just very santai, very relax. Jangan stress. Okay, so anyway have fun. Okay, menyertai pertandingan ni. So okay, saya try share saya punya screen. Okay, so semua dah tahu semua orang dah tahu ini ialah pertandingan cabaran inovasi. Okay, cetakan 3D.
Okey, so jangan stres dengan yang 3D dia, cetakan 3D ni. Sebab macam Dr. Yang cakap tadi, our first priority yang kita betul-betul nak tengok ialah idea. Okay, kita nak tengok idea, fokuskan pada idea. Tapi kalau tahu pasal cetakan 3D tu advantage lah. Tapi the most important is the idea. Sebab kita tak tahu apa masalah masyarakat. Kita duduk dengan dekat kita punya kawasan, kita tahu kita punya masalah je. Kita tak tahu apa masalah orang lain. Mungkin masalah tu lagi besar tapi boleh diselesaikan dengan mudah. Kita tak perlu buat solution yang high tech kan, yang bombastik, ada sampai satellite ke apa, tak perlu. Okey, benda simple tapi efektif dah cukup. Okey, kita nak solution yang efektif. So masalah yang kita nak tengok ialah mengikut tema. 2 tema telah dipilih. Okey, security dan kelestarian makanan. Ini food security selalu dengar sebenarnya food security ni. Okey, cuma jangan ingat food security ni menjaga makanan, bukan buat pagar apa tu. Itu bukan food security Food security ni memastikan bahawa bekalan makanan kita bekalan makanan kita selamat. Maknanya tak ada berlaku keputusan kita putus bekalan makanan. Okey, so dekat sini kita ada satu tema. Tema yang kedua. Okey, so tema yang kedua ialah alam sekitar dan perubahan iklim. Ini lebih umum lah sebenarnya, alam sekitar dan perubahan iklim ni. Okey, nanti kita akan go through one by one lah tema ni. Okey, kategori umur 18 hingga 30 tahun, belia 18 ke 30 tahun. So menangi hadiah keseluruhan RM15,000. So macam doktor yang cakap tadi, first prize RM8,000. Banyaklah RM8,000 first prize. Second prize saya rasa 5 kot. RM7,000 Encik. RM7,000. RM7,000 first prize. Banyak RM7,000 boleh beli motor. So masuklah ni. So boleh, kalau menang boleh beli motor baru. Okey. So itu pertandingan kita. So semua rasanya dah daftar di Techlimpik ni. Okay, ini nanti bila kamu daftar, kamu akan duduk dekat satu platform lah untuk buat pengumuman, berkongsi idea dekat situ. Okay. So ini sama macam tadi. So ulang balik, yang penting ada idea idea inovasi. Kalau sekarang belum ada idea tak apa, nanti saya cuba share satu teknik macam mana nak dapat ideas. Okay. So untuk kategori security dan kelestarian makanan. Okay. Subtema kita, selain tema utama kita ada subtema. Okey, perikanan dan aquaculture. Okey, macam mana nak meningkatkan pengeluaran bekalan ikan, makanan laut. Okey. So contohlah, katakan kita nak buat benda, selalunya kita akan guna 3D printing ni, kita akan buat satu-satu benda baharu yang spesifik dengan masalah yang kita buat, masalah yang kita hadapi. Contoh macam kita buat sangkar, okey, untuk tiram tau. Tiram ni selalu kalau cara dia bela dia akan ikat-ikat dengan tali, lepas tu masukkan dalam air. So kadang-kadang mungkin tali tu putus ke apa. So come up with satu macam macam bentuk sangkar kecil untuk letak tiram tu dalam tu. So macam itulah. Okey. Pertanian dan peternakan, meningkatkan hasil produktiviti, pemantauan dan hasil. Okey, macam bekalan makanan, mensediakan sisa makanan, pengagihan makanan, penghasilan bekalan makanan bernutrisi tinggi dan kos rendah untuk ternakan. So yang last ni saya rasa kurang lah. Tapi untuk macam kita buat, okey, kita buat alat untuk membagi lembu makan. Maknanya kita ada macam satu skop. Setiap satu skop tu cukup untuk dia makan. Untuk lembu umur setahun, skop dia kecil. Untuk lembu umur 2 tahun, mungkin skop dia besar sikit. Jadi petani dia tak payah nak ukur-ukur, dia sekali cedok je dia tahu okey, ini makanan ni cukup untuk lembu dan untuk makan pagi macam tu. Jadi kita dah mengelakkan makanan tu membazir makanan ternakan tu. Okey. So macam tu kita buat. Okey, dan dia bukannya maksud dia kena buat semua tu 3D print, boleh gabung-gabungkan. Misalnya kalau buat penyudip tadi tu, okey, mungkin bahagian yang untuk menampung makanan tu je lah yang kita 3D print sebab kita perlukan isi padu yang spesifik. Tapi untuk dia punya tangkai tu nak pakai, boleh pakai pipe PVC ke ataupun apa-apa besi yang ada.
Sebab itu tak perlu 3D print. Jadi maknanya tak bukan keseluruhan solution kita mesti 3D print. Jadi kita juga menggunakan 3D print ni untuk spesifik part dalam projek tu sahaja. Okey. Yang tema kedua, okey, kelestarian alam. So menggunakan sumber secara mampan. Okey, mengurangkan penggunaan bahan mentah dalam penghasilan produk. Okey. Ini sangat spesifik untuk 3D print sebab basically 3D print ni ialah satu teknik kita panggil sebagai additive manufacturing. Maknanya kita manufacture benda dengan menambah tau. Okay, konsep 3D print ni dia buat layer by layer sampai jadi satu objek. Okay, kalau kita biasa dulu buat macam ukiran kan. Ukiran tu kita akan mula dengan satu blok besar, lepas tu kita akan start kikis-kikis, ukir-ukir. So tinggallah ukiran yang kita nak. Okay, bahagian yang kita tak pakai tu kita buang. So ini sebenarnya membazir material. Okay, so dari segi 3D print, kalau kita guna untuk buat benda-benda artistik ni, kita jimat material. Okay, kita juga boleh bagi idea macam mana nak mengurangkan sisa. Kita banyak sangat sampah. So kita cuba nak buang. Okay, kita boleh recycle, tapi recycle ni sebenarnya tak berapa untung. Yang paling untung ialah apa yang kita panggil sebagai upcycling. Upcycling ni ialah satu benda terbuang yang kita bila modified, dia jadi benda yang lebih berguna daripada benda asal dia. Benda tu dah terbuang, kita buat botol-botol kan. Kita buang, kita buat satu alat, satu part, satu komponen, kita masukkan botol terbuang tu, dia jadi let's say pasu bunga ke, jadi lampu dinding ke, benda macam tu. So itu mengurangkan sampah daripada bersama, menjadikan dia benda yang lebih berharga daripada benda dia yang asal. Itu upcycling. Okey. Tindak balas kecemasan. Ini contoh macam bila berlaku banjir atau apa-apa kan. So barang tak ada, mungkin nak cari spana pun tak jumpa kan. So kita boleh guna 3D print. Okey, macam banjir kilat, tanah runtuh. So kita boleh design satu alat. Okey, alat ni bila saya print, dia ialah alat 50 dalam satu. Dia boleh di spana, dia boleh di screwdriver, dia boleh jadi sudu, garpu, semua dia boleh. Macam kecemasan kan. Okey, dan boleh print dengan cepat. Tu boleh juga. Okey. Pencemaran gas rumah hijau, macam mana nak membantu mengurangkan suhu premis secara semula jadi. Misalnya buat satu blind. Okey, macam blind tingkap tu yang boleh tu kan. So buat design baru. Design saya ni ialah kalau angin luar kuat, dia akan terbuka sikit supaya membenarkan angin luar masuk. Kalau cuaca panas, dia akan terbuka sendiri automatik. Tapi kalau angin kuat sangat, dia akan terus bypass. Jadi dia tak pecah lah. Boleh buat macam tu. Okey, so kita bila rumah kita sejuk, kita kurang guna aircon. Bila kita kurang guna aircon, kita mengurangkan guna elektrik. So kurang guna elektrik maksud dia TNB tak payah bakar banyak diesel. So kita dah mengurangkan kesan pencemaran dan gas rumah hijau. Contoh ataupun kita buat satu alat, satu bentuk yang boleh misalnya kita ada solar panel tu kan. Solar panel tu kan statik kan. So kita buat satu alat supaya dia boleh bergerak. So siap pagi dia arah sini, petang dia arah sana sebab matahari kan bergerak kan. Jadi kita dapat maksimum punya output. So pun boleh. Okey, penghijauan persekitaran dan pemulihan biodiversity. Okey, ini sangat menarik sebenarnya. Urban farming. Okay, urban farming ni yang tanam pokok dekat dinding tu basically ada banyak konsep yang kita boleh buat. Okey, cumanya bila nak buat tu kita perlukan part-part yang spesifik. Misalnya macam mana nak mount kita punya pasu dekat dinding. Macam mana kita nak bila kita dah letak pasu dekat dinding tu, macam mana pula kita nak siram, terutama yang tinggi-tinggi kan. Okey. So kita boleh guna 3D printer, design satu let's say macam pasu yang dia boleh self watering tu, yang bawah dia memang dah ada air tu. Okey, ataupun kita boleh gabung dengan hidroponik ataupun aquaponik pun boleh. Okey. Penanaman semula kawasan paya bakau dan hutan. Okey, misalnya kalau kita nak tanam pokok menggantikan pokok yang dah mati tu. So kadang-kadang bila kita tanam, contohlah paling senang kalau kita tanam rumput kan, kita kata jangan pijak rumput tapi orang still pijak. So macam mana kita nak elak benda tu berlaku. Okey. So kita boleh untuk penghijauan, persekitaran dan pengenalan biodiversity. Okey. Okey, setakat ni ada soalan tak? Boleh tanya, kita berhenti sekejap lah. So kalau ada soalan boleh tanya.
Okay, Kam ada soalan tak? Okey, hari tu dalam grup ada tanya kalau buat alat bantu mengajar, saya rasa cikgu lah dia buat alat bantu mengajar, boleh tak dikira sebagai projek untuk benda ni lah. Bagi saya boleh, sebab alat bantu mengajar sekolah selalunya buat pakai polistiren. Bila buat pakai polistiren, tahannya sekali kelas lah, lepas tu habis jahanam. Tapi kalau buat pakai 3D print, okey, bila kita print dia lebih tahan. Jadi dia dapat mengurangkan sisa. Buat polistiren ni pun bukan bagus pun kan. Mengurangkan sisa. Okay, tapi cara macam mana kita olah benda tu supaya kenakan dengan tema kita. Itu yang penting. Okay. Okay, cepat. Ada soalan tak? Okay, belum ada soalan, nanti kita nanti boleh tanya. Ataupun just letak di chat lah. Boleh type di chat saja soalan. Okay, kalau malu nak cakap. Okay, seterusnya. So, untuk peringkat saringan. Ni peringkat saringan lah, belum final lagi. Apa yang perlu buat? Okay, perlu buat video 3 ke 5 minit. Okay, tak perlulah buat video yang macam video dokumentari kan. Tak perlu. Okay, buat video style-style yang santai-santai, style-style TikTok pun boleh. Okay, cuma perkenalkan diri. Latar perkumpulan kalau penyertaan dalam kumpulan. Latar belakang. Okay, asal. Macam saya datang daripada kampung mana-mana, okey, daripada daerah Negeri Sembilan itu. Okey. Masalah yang dihadapi selari. Okey. Kena menceritakan masalah yang dihadapi dan pastikan masalah tu sama dengan tema masalah yang kita dah bagi tadi dua tu. Okey. Dan sangat-sangat digalakkan ataupun yang terbaiklah masalah yang itu ialah masalah yang berkaitan langsung dengan peserta. Sebab kita tak tahu apa, sebab tujuan pertandingan ni ialah kita nak tahu apa masalah masyarakat. So ceritalah apa masalah yang kamu ada. Okey, kita tak tahu. Okey, so cerita masalah tu, lepas dah cerita, terangkan apa penyelesaian yang idea dia. Macam mana nak buat? Macam mana alat yang sesuai untuk okey, macam mana nak idea tu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi tadi. Contoh, saya tanam pokok buah, monyet selalu datang kacau. Lepas tu monyet ni bila saya letak patung harimau tu, dia hari pertama, kedua je dia takut. Masuk hari ketiga dia dah tahu benda tu patung. Jadi saya nak buat satu patung harimau yang boleh bergerak sikit-sikit lah. Kalau angin tiup dia bergerak. Jadi monyet tu akan takut lah. So macam tu lah cerita dia. Okay. Jadi sebab nak cerita pasal patung harimau tu mungkin orang bandar mungkin tak pernah tengok benda ni kan. So peganglah patung harimau yang besar tu kan. Ni patung dia masa present tu. Okey. Boleh juga buat lakonan untuk tunjukkan apa masalah tu. Okey, misalnya saya nak buat alat untuk yang boleh siram pokok automatik. Okey, tengok pokok saya dah mati, tunjuklah pokok dah mati. Macam tu. Okey, sebab so the ideas of the video ni ialah nak bagi penonton, bukan penonton lah, judge tu engage dengan masalah tu. Faham apa masalah tu, dah get, oh betul lah benda ni boleh buat. Macam tu. Okey. So gunalah apa-apa alat atau bahan yang sesuai untuk bantu menyampaikan idea pada judge. Sebab judge ni bukan tahu pun, dia pun mungkin tak pernah tanam pokok. So dia tak tahu masalah tu. So kena convince dia dalam video tu. Okey. So yang akhir sekali ialah penerangan bagaimana penggunaan pencetak 3D dapat membantu menghasilkan menambah baik penyelesaian tersebut. Misalnya mungkin dalam penerangan tu, sebab kamu tak pernah buat 3D print, tak ada 3D printer, penyelesaian kamu buat tu kamu buat daripada kayu katakan. Buat daripada kayu, nak tunjuk benda ni lah yang kita akan buat untuk katakan baling monyet tu nanti. Macam tu lah, jangan baling monyet so macam tu. Okay, so kalau saya ada 3D printer, saya boleh buat benda ni banyak-banyak. Macam tu. Okay, tapi yang penting ulang balik, fokus pada idea penyelesaian. Idea tu penting. Okay, idea. Okay, so ini pembahagian markah. Kalau tengok yang banyaknya dekat idea penyelesaian yang kali oren ni. Masa banyak markah dekat sini. Okay, so pihak kementerian, pihak MOSTI dia nak tengok idea sebab dia tak tahu dia nak tahu masalah masyarakat, tak tahu dan nak tahu macam mana dia boleh selesaikan masalah ni. So
kalau bukan kita yang cerita apa masalah kita, tak ada orang yang nak cerita orang pun tak tahu. So inilah masa dia untuk cerita masalah ni dan tunjukkan idea yang kamu ada macam mana nak selesaikan masalah tu. Okey? So, ada soalan tak setakat ni? Assalamualaikum Cik. Ya, salam. Saya ada soalan sikit berkaitan dengan kan kena submit video. Ya. So dia include sekali dengan prototype ataupun just ideas untuk macam contoh berlakon macam tu lah. Okey, sebenarnya terima kasih So sebenarnya pada ketika penghantaran video tu ada boleh kalau dah ada design 3D tu boleh dihantar sekali. Ada markah tapi markah ni sikit. Kita yang lebih penting ialah kita nak tengok kalau boleh print, kalau tak boleh tunjukkan dalam video. Inilah design yang saya dah buat. Inilah penyelesaian yang akan dibawa ke pertandingan ni. Macam tu. Kalau tak ada 3D design tu pun tak apa. Buat dengan kayu ke atau polystyrene ke, potong, tunjuk. Ni dah penyelesaian saya buat dalam video. So pun boleh. Sebab markah yang banyak ialah markah pada idea. So basically, apa ada hantar dulu. Apa ada hantar dulu. Okay, ada lebih, mungkin advantage. Okay, tapi yang penting idea. Kita nak ideas tu. Okay, ada soalan lain tak? Terima kasih So ada soalan lain? Okay, kalau tak ada, tak apa. Boleh tanya dalam grup Telegram juga. Tahu kan ada grup Telegram sebelum masuk grup Telegram tu. Okay, so ini satu kaedah yang untuk mendapatkan idea. Kaedah ni nama dia Scampers. S-C-A-M-P-E-R. P-E-R. Okay, Scampers. Okay, di mana setiap huruf tu dia come up with one element of idea. Okay, so substitute. So kita boleh dengan S, substitute. Substitute ni maksud dia kita basically tukar bahan. Maknanya bahan tu bahan benda yang sekarang ni kalau kita buat let's say hidroponik misalnya, hidroponik kan. Okey, hidroponik tu kita punya tanaman akan duduk dalam pasu kan, dia ada macam pasu gitu kan. So mungkin kita ada tanam satu pokok yang pasu yang plastik kita beli kat kedai tu tak sesuai. So kita tukar dengan yang kita punya design. So kita boleh kata design yang baru saya buat ni lagi baik. So apa pokok pun boleh tanam. Tak ada masalah. So dia kalau pakai pasu ni pokok saya akan cepat membesar 2 kali ganda daripada pakai pasu yang asal. Contoh bukan macam tu, bukanlah maksud dia kena buat macam tu. So yang kedua combine. Misalnya kalau tadi ada satu kan keadaan kecemasan. So kita boleh combine. Misalnya sudu dengan garpu tu combine jadi satu barang. So bila sekali kita kalau keadaan kecemasan kita boleh print sudu dengan garpu tu dia boleh guna sebagai sudu dan boleh guna sebagai garpu. Macam tu. Okey. Kita juga boleh adapt ataupun modify apa-apa yang benda dah ada. Okey, benda yang dah ada. Contoh adapt ni maksud dia kalau kita buat kita buat pasu. Pasu tu kita design untuk gantung dekat dinding. So pasu yang asal bukan didesain untuk gantung dekat dinding dia digunakan untuk letak atas lantai. Tapi kalau kita nak adapt dia untuk gantung dekat dinding, so kita kena ada buat macam penyangkut, some sort of penyangkut. So what you do is you design dia punya penyangkut. So penyangkut dan lepas tu sangkut tu boleh sangkut dekat pagar. Maknanya pagar kan, pagar jari-jari tu boleh sangkut elok, dia tak goyang-goyang, maknanya dia masuk fit. So nampak kemas. So boleh buat macam tu. Okay. So selain tu ada modify, purpose, eliminate. So boleh Google out berkenaan Scampers because saya rasa kaedah dalam mendapatkan idea yang paling mudah ialah menggunakan Scampers ni. Okay. Tapi saya rasa semua dah ada idea ni. Semua dah tak sabar nak buat ni kan. Okay. So teruskan dengan idea yang ada. So ulang balik. Tak semestinya projek. Bukan tak semestinya. Kita tak perlukan projek yang high tech punya solution kita nak projek yang sesuai, yang boleh menyelesaikan masalah yang telah dipersembahkan. Dan kaedah tu kalau lagi simple lagi baik. Lagi simple lagi baik. Mungkin benda ni orang tengok, alah macam ni je, kenapa kita tak terfikir macam ni. Projek-projek yang
Macam begitu. Okay. So basically kita nak projek yang wow wow. Okay. Saya nak cerita pasal ini peringkat saringan lah, peringkat saringan. Okay, lepas habis peringkat saringan, kita akan pilih 20 ataupun 10 projek terbaik, okay, untuk dibawa ke peringkat final di Axiata Arena. Axiata Arena kau Bukit Jalil besar tempat tu. Okey, kita akan buat pertandingan akhir di sana. Okey, sebelum pertandingan akhir bermula, okey, pihak panel yang hakim yang saringan tadi akan bagi input. Macam mana nak kecil tambah baik lagi projek yang telah menang saringan tu. Kita juga akan buat macam mentoring session. Maknanya kita nak bantu peserta ni supaya daripada saringan bila pergi dekat final tu, projek dia daripada katakan baru B sampai dekat final tu jadi A++. Macam tu. Okay. Dan kita nak supaya projek tu memberi, bila buat dekat final tu, hakim yang final datang tengok, wow, ini projek. Kita nak projek yang boleh yang wow factor lah, dia kata wow factor tu. Okey. Kita nak wow factor. Okey. Okey, saya baru terbaca dekat ni. Saya tak present dekat chat. So, ni nampak tak present ni, presentation ni? Boleh. Boleh okey, risau juga sebab ada orang cakap tak present. Okey, ni dah so ni present okey. So, okey. Okey, so ini pertandingan dia. So, ini Telegram support group. Video briefing ni juga kita akan upload di YouTube ke apa, saya tak pasti, tapi kita akan upload. Okey. So, registration and video submission yang ni, so tarikh tutup ialah pada 23 hari bulan 10. 23 hari bulan 10. Maknanya register pada 23 bulan 10 tu terus submit. Senang. Okey, register dan terus submit. Okey, penyertaan boleh secara kumpulan ataupun individu, tapi baiknya secara kumpulan lah Saya secara kumpulan sebab nanti kalau pergi final seorang-seorang tiba-tiba menggelabah nanti susah pula kan. Okey, buatlah secara kumpulan. Lepas tu bincanglah siap-siap kalau menang nanti duit ni siapa yang dapat. Nanti jangan gaduh pula dekat final So okey. So ada apa soalan tak? Kawan-kawan ada soalan tak? Ada pertanyaan kat chat box, cik. Ada chat box Sekejap. Ada orang nak tanya. Salah. Adakah idea produk dari 21%? Boleh gabung. Memang digalakkan gabung. Sebab tema, ada satu tema tu mengurangkan bahan buangan kan. So bahan tu dah buang. Kita ambil macam tayar lah. Let's say ada tayar terbuang kan. Lepas tu you boleh buat satu komponen kecil. Tayar tu daripada terbuang boleh jadi something lah. Tapi susah pula tayar tu besar kan. Tapi tak, maksud dia macam tu lah. Kalau benda tu terbuang, basically dah tak ada value. Tapi kita boleh buat satu benda kan. Macam yang boleh menjadikan dia yang ada value. Bukan ada value, tambah value daripada asal. Maksudnya daripada botol yang baik, jadi benda yang lagi baik. Macam tu. Buat penyangkut baju ke. Ada itu saya tengok dia buat penyangkut baju daripada botol kan. Sebab dia kata bila botol tu kan dia bulat kan. So bila buat penyangkut baju tu dia especially baju yang macam tebal kan. So dia jadi cantik dalam tu. Okay. So boleh gabung. Bukan boleh. Memang digalakkan. Memang digalakkan. Okay. Ada soalan lagi tak? Okey, kalau tak ada tak apa. Okay, boleh tanya dalam, mungkin malu kan, boleh tanya dalam grup Telegram kalau tak nak tanya dalam grup, boleh tanya personal lah, PM direct pun boleh. So kita nak idea So have fun, jangan stress. Pertandingan ni bukannya kena paksa So just masuk, apa idea masuk, manalah tahu hakim tu tengok dia rasa hati dia, wah ini projek yang baik. Semua orang tak sama manusia semua tak sama.
Kebetulan pula dapat hakim yang suka projek tu kan. So just hantar, mana tahu rezeki kan, mana tahu kamu punya luck dekat situ. So try hantar, so hopefully projek kamu bila pergi dekat final, ada pula investor yang berminat kan, dia kata wah ini projek kita boleh invest duit 5 juta untuk buat projek ni sampai siap. Manalah tahu kan. Kita orang kata berangan tu free so kita kenalah buatlah benda-benda ni Okey, kalau tak ada soalan, okey sampai sini sahaja. So okey, Dr. Yan, anything? Ya, Encik Cukri, Ya. sebenarnya yang penyerahan tu dia boleh tak mereka letakkan atas kita punya Arena Techlimpics? Kita ada satu platform di mana kami akan wujudkan akaun untuk semua semua peserta pertandingan ni. Lepas tu you guys boleh log masuk dan submit lah ke atas platform tu, lebih senang. Okey, so boleh tak ada masalah. So okey, kebetulan. So bukan hantar guna yang saya bagi link ni So hantar bila daftar dekat Techlimpics tu akan ada satu platform tau. Platform tu macam some sort of macam forum punya konsep lah. So akan ada satu tempat untuk hantar email project. So tak apa, ni nanti kita akan brief lah macam mana nak hantar semua ni. So concentrate kita akan letak dalam community. Ya. So concentrate on making that video. Lagi satu yang penting saya terlupa. Okay, pihak Techlimpics tak ambil maknanya you punya projek ni bukan Techlimpics punya sekretariat ataupun kita ambil lah sebagai kita punya IP. Maknanya ini you punya projek, you boleh patternkan. Bukan kita tak ambil. Bukan kita nak ambil you punya projek pada kita nak patternkan, kita claim kita punya, tak. Ini you punya projek. Because sometimes ada pertandingan yang bila you masuk, video tu adalah kepunyaan pihak penganjur. So ini tak, so ini projek-projek ni semua you punya. Okay, jangan risau Jangan risau nanti you buat solution, ada investor masuk, kita orang yang ambil kan. Tak. Ini you punya projek. Okay. Bolehkah satu kumpulan menghantar beberapa idea? Okey, boleh. Kita nak banyak idea sebab kalau you ada banyak idea, you masuklah beberapa penyertaan. Okey, boleh hantar buat satu kumpulan, so ketuanya lain-lain hantar. Okey. Sebab yalah semua orang banyak idea kan. Saya tahu semua orang kat sini banyak idea So nanti hantar terhantar yang tak kena dengan judge pun rugi So boleh hantar, tak ada masalah. Buat penyertaan percuma. Just buat video je. Buat video 3 minit, 5 minit ni kejap dah siap. Yalah. So sebelum tu saya pun ingin mengulangi sekali lagi, tolong daftarkan diri di landasan komuniti kami. Tadi sudah bagi link kat dalam chat group tu. Kalau tak nampak, mungkin Cik Syukri boleh tunjukkan lagi QR code tu yang di mana mereka akan boleh, mendaftarkan diri. Yang tu penting sebab kita nak sebarkan maklumat. Ataupun dalam grup Telegram jugalah kita akan sebarkan maklumat. Tapi takutlah nanti tak join pula, tak dapat terlepas mana. Daftar je, tak kena bayar. Daftar je. Okey, so kalau tak ada, okey Dr. Yan, okey kot, dah sampai sini. Okey, boleh. Kalau ada kawan yang nak join, tolong tolong sebarkan kepada mereka lah. Boleh kongsikan maklumat dengan mereka. Okey, so kalau tak ada, sampai sini saja. So, okey, Assalamualaikum. Okey, bye. Terima kasih. Okay. Terima kasih, Cik. Okey, sama. Ada orang yang baru join. Oh, tak apa, video tadi kita akan upload dia punya recording so no problem. Kepada orang yang baru join, nanti boleh tengok baliklah taklimat ni di landasan community. Ya, so penting daftar di landasan community tu sebab everything kita upload di sana. Okey, bye.